بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد. Yang dikasihi al-fadhil Tuan Ustaz Arun, Tuan Haji, selalu lupa duk teringat Kasim tu macam Tuan Haji, Tuan Haji Husin, Ustaz Asbi, anak-anak tuan rumah, seterusnya sahabat-sahabat, cikgu, tuan imam, seluruh sidang Jumaat muslimin dan muslimat. Sekali lagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita langsungkan lagi amalan untuk mencari bekalan akhirat kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Ta'ala. Syaratnya sudah tentu sebagaimana kita sedia maklum. Syarat untuk amalan ini diterima ialah dia mesti ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mesti benar. Maksud benar pada amalan ini tuan-tuan, kita tak boleh beribadah ikut pandai-pandai kita, ikut sembrono, ikut teka-tekaan, ikut macam ni kot. Yang kita selalu sebut ibadah DIY, ibadah cara kita. Tak boleh. Ibadah ni dia mesti ikut SOP Tuhan, SOP Allah Ta'ala. Jadi untuk sampai kepada kebenaran ibadah, nak tak nak kita mesti cari ilmu. Ilmu adalah asas dan juga dia punya bimbingan untuk benar pada ibadah kita. Khususnya ibadah yang cukup penting, iaitulah yang pertama, jagaan kalimah tauhid la ilaha illallah. Dekat pasti kita cari ilmu berkait dengan tauhid. Macam mana kita perlu jaga kalimah tauhid, bagaimana kita nak pastikan tauhid la ilaha illallah itu tidak tergelincir, tidak berlaku kufur, syirik dan juga nifak. Itu jagaan yang cukup penting. Yang keduanya, ilmu untuk kita memastikan ibadah yang cukup penting kita selamat, kita buat secara benar. Apa cikgu ibadah yang paling penting cikgu? Solat tu lah cikgu Ibadah solat perlu sangat-sangat kita solat ikut cara Tuhan, bukan ikut cara kita tuan-tuan. Kita dah sebut begini sebab kita bimbang, kita syok sendiri pada ibadah solat. Kita solat pada usia 40-50 tahun dengan solat yang kita belajar 5 tahun, 6 tahun dulu. Talika dulu, pasti dulu. Takut kita tuan-tuan. Jadi ini perkara-perkara yang perlu sangat kita sebutkan, ungkit-ungkitkan dalam himpunan sebegini untuk kita sedarkan diri dan kita buat agenda bertindak jika sekiranya perlu kita bertindak tuan-tuan. Kalau kita sudah berada pada kebenaran, alhamdulillah, dan beristiqamah pada kebenaran. Sebagaimana biasa, kita sama-sama memperbaharui ataupun meletakkan niat yang benar pada himpunan ini lillahi ta'ala. Kita nak niatkan iktikaf, tak lepas tempat ni bukan diadakan solat Jumaat, tapi kita niatkan secara umum. Niat melakukan ibadah, niat untuk kita mencari redha Allah, fadilat Allah, keampunan Allah. Kita mencari kasih sayang sesama kita, kita merampakkan silaturahim dan lain-lain niat untuk kita mengangkat amalan kecil dan sebentar ini menjadi berkualiti. Bagaimana amalan yang kecil dan juga sekejap ini boleh menjadi hebat? Sudah tentu antaranya dengan niat. Kita belajar, niat boleh membesarkan amalan kecil dan boleh mengecilkan amalan besar. Ibadah kecil, contoh kita senyum kawan. Senyum dia. Senyum ni orang tak anggap benda tu besar. Senyum je. Orang Terengganu kata buat muka kemewek. Muka kemewek.
kemewek sikit je kat orang. Tapi kalau niat kita lillahi ta'ala, niat kita pada urusan ibadah, yang kecil tu jadi besar. Tapi kalau ibadah besar, seumpama syahadah tadi, seumpama solat tadi, tiba-tiba niatnya kantoi, niatnya tak sampai, maka besar setara solat pun dia tak memberi manfaat dan tidak menyelamatkan kita, wal'ayyadzubillah. Sebab itu jaga tentang niat, sebagaimana disebut oleh seorang ulama salaf, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah tentang niat, kerana niat itu terlebih benar, lebih padu berbanding dengan amalan. Sebelum beramal, kita kena clearkan dulu tentang niat. Bismillah. Kita sambung pada pengajian kita. Kitab yang saya bawa ni kitab besar, kulit biru, muka surat 73. Kawan-kawan yang kecil itu surat berapa tak? Dek, jumpa tak? 92. 92. Tuan-tuan ni, muka surat 73, kitab besar sikit. Kemudian 92, kitab yang compact sikit tu, yang comel sikit tu. Kita masih melihat kepada perbincangan sifat syurga dan juga gambaran ahli penduduk dalam syurga. Ini adalah ilmu akhirat yang wajib kita tahu. Kerana apa? Kerana ilmu tentang syurga neraka adalah ilmu tentang ancaman dan tawaran Allah Ta'ala. Macam kita di dunia, mana orang hak tak kenal duit, mana orang hak tak reti tentang faedah duit. Pasal apa? Kita memang membesar dengan duit dan kita ada pengalaman. Bila tak ada duit, kita terkantoi. Bila ada duit, kita lepas. Kita ada pengalaman dalam kehidupan kita, menyebabkan orang sangguplah walaupun terpaksa menyambung nyawa. Tengok kerja-kerja yang berisiko tu kan, yang duk bergantung pada talian, manjat bangunan tinggi, duk bersih cermin, duk mengecat. Sehari dua baru ni kan, majalah 3 tunjuk menara 118 tu kan, menara yang sedang disiapkan tu. Kita tengok pun gaya. Sekali dia ambil kamera, letak kat bawah, tunjuk kat bawah. Ya Rabbi, kenapa orang sanggup buat kerja tu kan? Faham kita kerana orang tahu keperluan duit. Kerana kerja-kerja sebegitu mahal gajinya bagi jadi driver kepada crane kat atas. Dia buat interview dengan pemandu crane kat atas bangunan 118 tu tuan-tuan. Jadi itu semua membayangkan tentang kesediaan manusia untuk berkorban apa saja, mengambil risiko yang cukup tinggi, kerana mereka nampak pulangan di sebalik itu. Mereka tahu tentang fadilat dan manfaat duit. Begitulah kita dalam urusan agama. Wajib kita tahu tentang fadilat dan kelebihan apa yang disebut sebagai pahala, untuk kita sampai kepada nikmat yang namanya syurga. Kenapa nak sangat syurga? Itulah ilmu yang ada dalam diri kita, hasil daripada kita belajar. Kenapa kita berpenat lelah cari duit? Dengan duit kita nakkan syurga dunia. Duit itulah kita beli perkara-perkara yang disebut syurga dunia. Beli makanan, minuman, beli kerehatan, beli kediaman, beli kenderaan, beli apa saja dengan duit tadi. Maka samalah dalam urusan akhirat. Kita sepatutnya terlebih dahulu memahami berkenaan dengan duit akhirat, pahala untuk kita membeli syurga akhirat, iaitu syurga yang abadi. Maka macam mana kita nak sampai kepada ghairah, tema'a. Orang Terengganu kata tema'a, nak tema'a pada benda tu. Apa yang patut kita buat? Sudah tentu kita kena belajar berkenaan dengan ilmu syurga. Sebagaimana juga kita kena belajar ilmu tentang neraka. Kerana neraka ni adalah ancaman, adalah penderitaan yang berterusan, kekal abadi. Sebagaimana kita faham dalam kehidupan dunia ini, kita tak patut buat itu, tak patut buat ini. Kawan kita kan, saya teringat kes pembunuhan berlaku di mana, di Kelantan sehari dua baru ni kan, yang dia bertumbuk dalam kedai tu. Yang dia bertumbuk dalam kedai, akhirnya seorang tu cedera parah. Yang tumbuknya umur 46, yang kena tumbuk tu 51. Dia bergaduh tu, tapi hak teruk kenanya umur 51.
Sampai waktu ditunjukkan gambar tu tersandai dia darah, darah keluar semua kan. Bawa ke hospital, katanya tulang rusuk patah, dalam perjalanan tu meninggal. Jadi bila dah pecah berita dia tu meninggal, ada komen antara netizen tu, dia komen, dia tulis macam mana, lebih kurang lah, yang seorang yang tukang buat tu, gelaplah masa depanmu wahai pembunuh. Ayat dia tu ayat makan dalam lah tu. Gelaplah masa depan kamu wahai si pembunuh. Pasal apa tuan-tuan? Semua orang tahu apa akibat daripada bunuh-membunuh. Orang tahu. Dan orang faham juga apa akibat apabila masuk ke dalam yang namanya penjara ni. Orang faham juga. Kalau tak faham, kena baca kisah-kisah banduan akhir, kisah-kisah kehidupan dalam penjara, supaya kita, oh macam ni kehidupan penjara. Taubatlah jangan cari pasal, duk acak-acak nak buat. Jangan. Itu urusan dunia. Itu urusan dunia. Urusan akhirat lebih-lebih wajib kita belajar apa yang dinamakan sebagai neraka wal a'yadzubillah. Sehari dua ni kan isu tu sedang diangkat naik ke mahkamah kan. Rupa-rupanya yang terlibat tu semua segok-segok dari sudut kerja. Bukan, saya guna perkataan ni cikgu, bukan cak ayam punya orang cikgu. Hak menumbuk tu ataupun hak 46 tu engineer. Hak mati kena bunuh tu pegawai PPD. Pasal apa Ingat tak isu tu? Kak tahu tak ni kan? Kak buat macam tak tahu tu. Macam kali pertama je dengar. Tak apalah kali pertama dengar kan Isu apa Isu katanya yang kena tumbuk tu katanya skandal dengan isteri dia. Skandal dengan isteri cik abang yang menumbuk ni. Sama tempat kerja. Hak kita ralat lah. Pasal bukan kecil-kecil anak, engineer, pegawai PPD. Allah. Tapi nak buat macam mana? Dah setan punya kerja tuan-tuan, campur dengan nafsu, habis. Itulah. Hak nak ceritanya bila berlaku kes macam tu, macam netizen sebut tadilah, tutup cerita, tutup kedai. Yang umur 46 tu ibarat kata dah tutup kedai lah. Kehidupan dia. Sebab terlibat dengan satu jenayah yang cukup besar. Dalam senarai 70 dosa besar Imam Az-Zahabi, dia duduk pada dosa nombor 2, dosa membunuh. Allahu Akbar. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, siapa yang membunuh secara sengaja, tidak ada maaf bagimu, neraka kekal selama-lamanya. Berasaskan kepada ayat surah An-Nisa itulah, ayat 93. Khalidan fiha abada. Allahu Akbar. Ya Rabbi Karim. Tapi pandangan jumhur ulama lain kata masih ada taubat, masih ada maaf bagi orang yang bertaubat. Itu pandangan Ibnu Abbas. Kita sambung tuan-tuan pada muka surat 73 ni, kitab saya ni. Nombor 5 kat bawah dia tu kan, sebagaimana ahli hikmah berkata. Jumpa tak Kak? Jumpa Ayat tu sepatutnya dia bawa ke bawah, tak boleh disambung dengan nombor 5 tu. Sebab tu merupakan perenggan lain. Perenggan lain, dia tak ada kena-mengena dengan nombor 5. Sebagaimana ahli hikmah berkata, cenderung kepada dunia setelah mengetahui pahala bererti satu kebodohan. Siapa dia ahli hikmah ni? Ahli hikmah ni alim ulama yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia benda yang orang lain tak dapat. Hikmah ni bukan boleh kita belajar dalam kuliah-kuliah pengajian. Bukan boleh kita ambil kursus. Saya di Unicel, ada tak di Unicel pengajaran hikmah? Tak ada. Dia punya hikmah ni anugerah Allah. Dia adalah anugerah Allah. Apa dia hikmah? Hikmah ni al-isabatu fil fi'li wal qawli. Perkataan dan perbuatan yang tepat. Ketepatan pada perkataan dan perbuatan. Bila orang tu ada hikmah, dia bercakap tak banyak, sebiji 2 je, tapi tepat, padu. Orang kata padu. Orang yang dapat hikmah, dia buat kerja tak banyak, sikit je, tapi kerja dia berbekas. Itu hikmah. Boleh faham tuan-tuan ni? Maka hikmah ni kita perlu cari. Antaranya dengan kita
berharap kepada Allah Ta'ala diberikan anugerah itu. Maksud mencari di situ ialah mengharapkan anugerah daripada Allah, selain daripada kita mengharapkan kefahaman. Adapun ilmu, kita kena usahakan. Ilmu kita carilah tempat-tempat macam ni, kuliah-kuliah di masjid surau, di sekolah bagai itu mencari ilmu. Tapi nak dapat faham, yang tu kita kena doa minta daripada Allah. Nak dapat hikmah, itu kita minta doa daripada Allah Ta'ala. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi ahli hikmah berkata, cenderung kepada dunia setelah mengetahui pahala bererti satu kebodohan. Kenapa orang cenderung pada dunia? Barangkali sebab dia tak tahu apa dia akhirat, apa dia syurga, menyebabkan dia gairah, berlumba-lumba pada dunia. Sebab apa? Sebab dia nampak dunia ni dalam gambaran syurga. Syurga makan minum, syurga nikah kahwin, syurga berkediaman, syurga berstatus gelaran, syurga berharta benda. Maka dia ni sampai siang malam, overtime, out time, part time, segala time semua dia buat. Pasal apa? Dia nampak kelebihan syurga dunia. Maka wajar. Sebab apa wajar? Sebab dia kenal dunia lagu tu. Tapi bagi kita yang kenal akhirat, dan kita faham pula bandingan antara dunia akhirat, tak kala kita mendahulukan dunia berbanding akhirat, tak kala kita nak tinggal akhirat. Maka kalau begitu keadaannya, itu satu kebodohan. Boleh faham tuan-tuan ni? Dah tahu benda tu hebat, benda tu berharga tinggi, tiba-tiba kamu tak nak, kamu tinggal, itu satu kebodohan. Boleh faham tuan-tuan ni? Sebab itu orang alim yang faham tentang akhirat ni, mereka nampak betapa tak comelnya tindakan orang-orang awam yang meninggalkan syurga hak sebenar, dan kerana terpengaruh dan mencari syurga yang bersifat sementara dan juga palsu tu. Dan tidak bersungguh-sungguh beramal setelah mengetahui besarnya pahala, berarti lemah. Bukan lemas, lemah. Baiki S kepada H. Berarti lemah, malas. Orang tu lemah. Orang tu lemah. Pasal apa? Dia tahu benda tu berkualiti dan berharga, tapi dia tak buat. Ini lemah. Dan kita sebut dah sebelum ini, untuk kita dapat husnul khatimah, antara syaratnya ialah jangan lemah iman. Adamu dha'fi al-iman. Jangan lemah iman. Jadi macam mana nak dapat iman yang kuat? Apa cara nak dapat iman yang kuat? Sekali lagi kita sebut, alim ulama al-sunnah wal jamaah menekankan perihal ilmu. Ilmu itulah yang akan mengganda, yang akan merebakkan kekuatan iman. Dan daripada iman itulah dia melahirkan kemahuan untuk beramal. Boleh faham tuan-tuan? Sebab itu dalam agama ni dia start dengan ilmu. Kita buat bandingan yang cukup mudah kita faham. Kenapa dalam Islam ni sampai dibenarkan kita ni makan daging pelanduk yang mampus diterkam oleh anjing pemburu, walaupun tak sempat kita nak sembelih pelanduk tu. Hukum dalam mazhab Syafi'i boleh bawa balik ke rumah, boleh kita kincah daging tadi, boleh kita masak gulai lemak, cili api, boleh, walaupun tak sempat nak sembelih, walaupun yang membunuhnya adalah anjing najis mughalazah, dengan syarat anjing itu adalah anjing pemburu, bukan anjing liar. Pada masa yang sama, kenapa ayam daging yang kita tengok di Tesco ke Giant ke apa, haram kita makan, haram kita beli. Kenapa? Sebab penyembelihnya adalah bukan Islam. Dia tu bukan binatang, dia tu manusia tidak bernajis. Kenapa haram? Di situlah letaknya kekuatan ilmu untuk kita faham. Anjing, walaupun dia anjing, tapi apabila diberikan ilmu untuk mengenali mangsa, menerkam mangsa, menghabiskan mangsa, dia ikut sungguh ilmu tu tanpa dia pusing-pusing, tanpa dia kona baring. Maka ilmu yang diikut itulah menyebabkan taraf dia ni naik dari sudut agama, sehingga kan hasil terkaman dia tu sah halal. Yang manusia ni pula, walaupun dia bukan berkait dengan binatang, tidak pun najis,
tapi dek kerana dia ni lari daripada kebenaran. Sedangkan sifat kebenaran ini adalah nyata. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi. Allah tanya satu-satu, pada bumi, pada langit, ayatul lil muqinin, tanda-tanda yang jelas bagi orang yang yakin tentang Allah dan hari kiamat. Wa fi anfusikum pula, pada diri kamu, tak payahlah pergi jauh-jauh, tilik pada diri kita sendiri. Oh, nak tilik diri kita tak nampak, okey, tengok dalam cermin, okey, perhatikan, maka pada diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah Taala, tak payah jauh. Tiba-tiba tanda kebenaran yang nampak terserlah jelas, orang-orang ini mereka tak nak ikut suara hati, tak nak pergi kepada kebenaran. Boleh faham tuan-tuan ni? Hari ini kan kita selalu nak sebut tentang keghairahan non-Muslim, khususnya orang-orang Barat, untuk menempa nama sebagai pencipta, penemu, perintis, pembuat. Tak kiralah apa-apa nama, asalkan orang mula-mula, initiator. Dia nak sangat, dia gairah. Dan ini adalah satu bentuk achievement, pencapaian. Tapi apa kesudahan daripada ilmu yang mereka dapat? Mereka jumpa dengan kebenaran, mereka nampak kebenaran. Akhirnya apa yang mereka buat dengan kebenaran tu? Mereka tak gunakan pun untuk keselamatan kehidupan akhirat. Kecuali adalah di antara mereka saintis-saintis yang akhirnya ikhlas menjumpai pelbagai kebenaran depan mata, yang akhirnya masuk Islam. Sebagaimana kita dengar cerita Dr. Maurice Bucaille tu kan, seorang pakar bedah yang terkenal. Itu sebagai panduan kepada kita. Tapi majoritinya mereka nakkan nama, tapi tidak mahu mengambil kebenaran. Lepas tu non-Muslim, kerja buat mereka tidak diiktiraf oleh Allah, sehingga kan ayam yang disembelih pun haram untuk kita makan. Jadi sekali lagi kita tegaskan tuan-tuan, cari ilmu, bukan ilmu mencari kita. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti, kata-kata Imam Malik rahmatullahi alaih. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu yang penting. Untuk apa ilmu tu? Untuk iman. Untuk apa iman perlu? Untuk selamat kehidupan dunia, selamat kehidupan akhirat. Dan di syurga ada masa istirahat tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang tidak pernah istirahat di dunia. Dan ada kepuasan yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang meninggalkan berlebihan di dunia, dan cukup dengan kesederhanaan yang ada di dunia. Tuan-tuan, siapa yang tak pernah rasa rehat di dunia? Orang beriman lah tuan-tuan. Orang-orang yang beriman. Kenapa tuan-tuan? Kerana atas nama keimanan, keyakinan dia kepada Allah dan hari akhirat, dia melihat betapa tidak ada masa rehat di dunia. Tuan-tuan ni, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad, dia tanya bapa dia, "Bapa, bila masa kita boleh berehat ni? Pasal nampak tak ada masa rehat. Lepas kerja, lepas kerja. Apa maksud kerja di situ? Usaha untuk urusan akhirat. Lepas semayang. Lepas semayang. Tadi kita semayang subuh, lepas ni zuhur pula. Sekarang asar pula. Malam sekarang semayang lagi. Habis dah ke? Dah malam sekarang kita nak tutup buku, hari ni kita nak tidur. Habis dah ke? Dah. Esok buka diary baru. Start dengan subuh balik esok. Habis besok selesai dah ke? Dah. Lusa buka balik diary baru. Hak namanya solat subuh hari yang ketiga, besok lusa. Sampai bila ni? Sampai kita kalau ikut dialog Piramli apa kan? Sampai Abang Jamil mati. Mampus lah dah. Mati. Allahu Akbar. Sampai kita matilah kan. Itulah nak cerita penat lelah pengorbanan orang-orang mukmin. Bila ditanya kepada bapaknya, "Ayah, sampai bila kita nak bekerja ni? Bila masa kita nak berehat?" Ayah dia jawab, "Bila? Apabila sebelah kaki kita masuk syurga." Sebelah kaki masuk syurga. Yang tu confirm lah tu. Kaki yang kedua masuk. Kaki kedua walaupun tak masuk lagi, tapi dah sebelah masuk, confirm masuk.
yang kita baca dalam riwayat orang tak ikhlas pada bab bahagian depan, ada orang yang Allah Ta'ala, saya guna perkataan ni nyenyeh, buat nyenyeh. Tahu nyenyeh? Nyenyeh orang Terengganu. Ustaz tu orang Kelantan lebih kurang, Ustaz tahu tu. Tak tahu lu Ustaz jadi orang Selangor. Tak ingat dah bahasa Kelantan. Selangor bagi Selangor. Banyak betul nyamak di Selangor. Aduh. Ya, nyanyi. Allah buat nganjing kat orang tu. Nganjing faham tak? Nganjing nyanyi. Kita baca riwayat ke depan. Siapa dia? Orang-orang hak waktu dunia dia buat menyanjing kat kat Allah Ta'ala. Dia buat menyanjing kat Allah Ta'ala. Macam mana dia buat menyanjing kat Allah Ta'ala? Dia berpakaian ahli ibadah. Dia bercakap dengan bahasa ahli ibadah. Dia tunjukkan amalan ahli ibadah. Rupanya dalam hati nifaq. Dalam hati dia simpan riak. Dia letakkan syirik. Syirik halus, syirik pada hati. Maka orang ni dia buat nyenyeh kat Allah Ta'ala di dunia. Kamu boleh faham Maka Allah di akhirat itu hari Allah. Allah nyenyehkan balik dia. Allah bawa puak-puak ni dekat dengan syurga. Sampai dia dah nampak binaan syurga, cium haruman syurga. Dia tengok lambaian ahli-ahli syurga. Waktu tu tinggal selangkah je lagi nak masuk. Tiba-tiba Allah perintah malaikat untuk pusing bawa dia jauh-jauh daripada syurga. Sampai dia komplain pada malaikat, wahai malaikat, ini silap ni, orang lain kot, bukan aku. Maka diseru kepadanya, betul lah, sesungguhnya kami sengaja, qad aradna bidzalik, memang kami niat buat begitu kat kamu. Pasal apa? Sebab dunia dulu kamu buat begitu kat kami. Kamu nyenyeh pada amal ibadah. Boleh faham tak menganjing pada amal ibadah. Orang hak beramal dengan tidak ikhlas, dia mempermain-mainkan Tuhan. Allahu Akbar. Kecuali orang yang meninggalkan berlebihan di dunia. Sebab kehidupan yang terbaik adalah kehidupan sederhana, seimbang di antara dua laluan. Laluan yang melampau dan laluan yang terlalu bolos. Maka Islam dia tegak sebagai kesederhanaan, cara hidup yang sederhana. Ada seorang zahid. Zahid ni orang ahli sufi, tuan-tuan. Ahli sufi. Ada seorang zahid makan sayur dan garam, lalu ditegur oleh orang, kamu cukup dengan itu tanpa roti? Jawabnya, saya jadikan makan ini untuk syurga, sedang engkau jadikan untuk tandas. Engkau makan segala yang lazat dan akhirnya ketandas, sedang saya makan segala untuk menguatkan taat, semoga saya sampai ke syurga. Nampak tak tuan-tuan ni? Apabila seorang ahli sufi ni ditanya, cukup ke makan hanya dengan sayur dan garam saja? Allah, ini kira kita kata apa, B40 hak paling bawah tuan-tuan ni. Minta maaf tuan-tuan ni, B40 ni dia ada kelas juga. Ada kelas juga. Kelas bawah, kelas pertengahan, kelas hak paling atas. Kelas B40 kat atas tu sikit je lagi dia nak jatuh kepada N40 kan. Jadi hak bawah tu tuan-tuan, hak nak cari sekupang dua pun tak ada dalam poket. Sampai makan minum pun hanya dengan garam sayur. Kalau kita tengok dalam Facebook kadang-kadang melintas pada kita tuan-tuan, orang-orang kita hak duduk di Sabah, Sarawak, Allah jatuh air mata tengok. Ada lagi rakyat Malaysia ini hak makan dengan berlaukkan garam, berlaukkan kicap setitik 2. Siapa mereka ini? Hak susah sangat. Waktu didedahkan pada kita, kita dah mikirlah, ada ke tidak ahli ahli Dewan Undangan adun kat situ, ada ke tidak ahli parlimen kat situ. Dah mikirlah betul lah tuan-tuan. Sebab di Malaysia ni mana ada kawasan hak tak ada ahli parlimen, hak tak ada ahli Dewan Undangan. Apa yang dia orang buat pada standard kehidupan yang cukup sedih sebegini. Okey? Tapi ada dalam kehidupan manusia ini yang sengaja pilih cara hidup tu. Bukan kerana dia tak mampu dari sudut keupayaan kewangan, bukan kerana duit tak ada.
Ni lain. Ini kerana nak bersederhana pada kehidupan dunia. Inilah dia laluan yang ditempuh oleh orang zahid, orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Apa dia zuhud ini? Zuhud maknanya dia mencari sesuatu yang lebih baik dan dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Tuan-tuan, itu orang zuhud. Seorang lelaki datang pada Nabi SAW, tanya, apakah amalan yang kalau aku buat Allah sayang dan orang lain pun sayang kat aku? Maka Nabi SAW jawab, nak dapat kesayangan Allah, kamu berzuhudlah di dunia ini. Nak dapat kesayangan orang ramai pada kamu, kamu jangan tema'ah pada orang-orang lain punya. Jangan duk dengki pada harta benda yang orang lain punya. Izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad bima indan nas yuhibbukan nas. Itu dia. Jadi zuhud ini dia mengutamakan suatu benda yang lebih penting, tanpa dia meninggalkan dengan arti kata tinggal tak buat, tidak. Tapi dia tinggalkan dengan arti kata tak letak benda hak kecil itu dalam hati. Boleh faham ni? Dari sudut kerja buat, dia tetap cari dunia semaksimal mungkin, tapi dunia tu duduk dalam tangan, bukan dalam hati dia. Boleh faham ni? Tentang zahid ni. Maka orang zahid, orang zuhud ni dia kata, saya makan untuk menguatkan ibadah saya yang boleh menyampaikan saya ke syurga. Sebab tu dia kata, saya jadikan makan ini untuk syurga. Itulah makan untuk menguatkan diri supaya dapat beramal, memudahkan urusan syurga. Sedangkan kamu makan untuk apa? Untuk habuan tandas. Setiap setahun ada je Alam Flora datang. Alam Flora tu Indah Water. Dia selalu tukar dua tu. Indah Water sorry. Selalu tukar dua fungsi tu. Dan bahkan bila kita nak cari betul-betul, kita silap je Alam Flora. Indah Water. Tepuk dahi bawah itu. Ini Alam Flora lah Ustaz, dia kata. Bukan Indah Water. Ni hak tukar duk sedut najis tu. Alam Flora. Indah Water. Setiap tahun panggil Indah Water. Oi, meriah betul tangki septik dia tu kan. Setahun sekali penuh. Nak cerita apa? Kuatlah, banyaklah. Duk makan minum sampai begitu sekali. Tak berlaku macam tu. Tapi saja kita buat cerita bombastik sikit. Saya waktu budak-budak dulu kan, waktu zaman jakun dulu kan, tak reti apa kan. Duk main dekat kawasan rumah jiran. Sekali tu nampak lori septik tu masuk. Kemudian nampak dia buka mangkuk tandas tu lah. Kita duk endap lah, budak-budak tak tahu apa. Duk endap tengok. Kerat, beku, pejal dia punya tu, lama sangat kan. Kita ingat kenapa? Bingung kita. Sekali bila dia hancurkan menalah tu, pasal dia nak sedut masuk dalam tangki kan, dia hancurkan dulu, dia bagi cair balik. Allahu Akbar. Silap pula hari ni Ustaz Arun ada majlis pula tu. Tak jadi teruskan, berhenti kat sini lah cerita tu. Allahu Akbar. Ni cerita makan untuk tandas. Makan untuk tandas. Engkau makan segala yang lazat dan akhirnya ke tandas. Sedang saya makan segala untuk menguatkan taat. Semoga dengan taat saya sampai ke syurga. Nampak tak kan? Beza antara ahli dunia dengan ahli akhirat. Ahli akhirat makan minum dia untuk akhirat, untuk syurga. Ahli dunia makan minum dia untuk dunia je lah, tak sampai ke akhirat. Boleh faham tu Sehari dua ni juga kes pembunuhan apa ingat je kes tu seorang warga emas, nombor berapa 51 mati, kena tumbuk kat pelanggan. Pasal apa kat rupa-rupanya dia ni meniaga cempedak goreng. Jadi katanya harga mahal, pelanggan dia tak boleh nak terima. Kemudian berlakulah pergaduhan, bagilah penumbuk sebiji dua, mati kawan tu. Sekali lagi kita teringatlah kata-kata netizen tadi, gelaplah masa depan kamu hai pembunuh kan. Cerita tu. Jadi orang boleh bergaduh, orang boleh hilang dunia. Kalau dia taubat, alhamdulillah ada akhirat. Tapi kalau dia tak taubat, akhirat pun dia hilang. Pasal apa kan? Pasal makan minum. Bergaduh sampai hilang dunia akhirat dia kerana makan minum. Boleh faham tak Kenapa orang sampai gamak buat begitu?
Kerana mana ada ahli dunia ni yang tak faham fungsi makan minum, yang tak tahu tentang fadilat kelebihan makan minum, terutama sekali jenis makanan-makanan yang lazat-lazat yang mahal. Mahal tu kira mak lazim kalimi musaqqal. Mak lazim kalimi musaqqal. 6 harakat. Mahal. Tak berapa timbul hal tasydid kan Ada ke orang tak reti nak nilai? Tak ada ahli dunia. Itulah dia beza ahli dunia akhirat. Akhirat, nilaian dunia tu menyampaikan dia kepada akhirat. Akhirnya berlaku pembunuhan dek kerana urusan makan minum. Kita dengar pun Allah Akbar, tak berbaloi banji weh, tak berbaloi. Boleh faham tak Macam tadilah Cik Abang tadi, engineer tadi, tak berbaloi jadi pembunuh, berhadapan dengan hukuman mati. Sekarang ni di Indonesia sudah ada pilihan kedua kan. Pilihan selain pada hukuman mati, penjara, tapi minimal dia 30 tahun. Cikgu, gantian kepada gantung sampai mati. Start daripada bulan Julai baru ni dikuatkuasakan pilihan kepada hukuman gantung sampai mati, iaitulah hukuman penjara. Tapi berapa minimal dia? 30 tahun. Maksimal dia 40 tahun. Kemudian balun pula, sebat pula 12 kali. Ya Rabbi. Tak berbaloi lah tuan-tuan Itu dia. Jadi itu yang berlaku. Tak berbaloi lah abang tu berlaku sampai ke tahap pembunuhan dek kerana perempuan seorang. Tapi kita yang jadi outsider ni, tukang ulas ni, kita sebut begitulah. Mereka yang terlibat, mereka tahulah macam mana. Ustaz sembang boleh lah, ustaz tak kena. Dia kata, cuba ustaz kena. Dia kata, betul juga. Itu yang tak nak bagi kena tu. Dah kena, habis. InsyaAllah. Terus Ibrahim bin Adham, siapa yang ada kitab, baiki sikit, tambah sikit. Ibrahim bin Adham. Betul tak? Ejaan salah situ. Betul tak? Ibrahim bin Adham Adham, tambahkan Ibrahim bin Adham akan masuk ke tempat permandian, dilarang oleh penjaganya. Jangan masuk kecuali jika membayar wang tiketnya. Maka dia menangis dan berdoa, Ya Allah, seorang untuk masuk ke rumah syaitan tidak diizinkan tanpa upah. Maka bagaimana saya akan masuk ke tempat para nabi dan siddiqin tanpa upah ataupun percuma? Faham tak tuan-tuan Ibrahim Adham, orang yang Allah Ta'ala bagi hikmah kat dia sehingga jadi ahli sufi. Dia kehidupan asalnya kehidupan istana, anak raja. Kalau kita teliti kisah hidup dia, lebih kurang macam Siddhartha Gautama Buddha tu lebih kurang kisah riwayat dia kan. Kok Siddhartha Gautama ambil kisah Ibrahim Adham, wallahu alam tuan-tuan sebab tradisi agama lain selain daripada Islam ni banyak dia adaptasi daripada Islam Satu ketika bila Ibrahim bin Adham nak masuk ke toilet ni, public toilet ni, tandas awam ni, tiba-tiba dia dihalang oleh penjaga dia. Ini cerita 1100 tahun yang lepas, 11 abad yang lepas. Maknanya nak masuk tandas pun kena bayar duit. Dah tuan-tuan, ingatkan zaman kita je ni. Tuan-tuan jangan marah. Apalah zaman ni nak masuk tandas pun payah, dia kata. Kena bayar. Rupanya 11 abad dulu pun dah kena bayar duit. Allahu Akbar. Bila kena bayar duit, dia tak ada duit. Dia ahli sufi tuan-tuan. Dia dihalang jangan masuk kecuali jika membayar wang tiketnya. Maka dia menangis tuan-tuan, tersadai kat tepi tu menangis. Kita hak dengar, kita kalau tengok keadaan tu, kita rasa macam tak padan, pakai serban, pakai jubah, janggut ke bawah, tiba-tiba menangis pasal tak boleh masuk tandas. Kita akan komen tu. Kalau kita ada situlah, apalah tok guru ni. Siapa hak belajar dengan dia ni? Siapa hak angkat dia jadi tok guru? Siapa hak iktiraf dia sebagai tok guru? Kantoi. Pasal apa? Tok guru apa menangis tak boleh masuk tandas? Tak padan dengan tok guru tu. Faham tak tuan-tuan Macam seorang tok guru, dia kematian seekor burung. Burung bulbul kan
Burung bulbul tu anak-anak pelajar dia yang bagi hadiah kat dia, dek, kerana tengok tok guru ni jenis minat binatang-binatang jinak ni, kan? Jadi anak pelajar-pelajar ni bawalah hadiah cendera mata, cendera hati pada guru ni. Maka guru ni seronoklah dapat burung bulbul tu. Kalau kita kat burung bulbul ni burung kakak tua lah tuan-tuan ni. Pak pandai kita ajar dia bercakap. Dia ajarnya burung tu untuk mengucap untuk bertauhid, tahlil. La ilaha illallah, sampai bertahlil sakan burung tu. Siap masa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali tu pelajar-pelajar ni tengok tok guru ni menangis. Awak tok guru menangis. Dia kata burung bulbul tu mampus. Lagilah menambah bingung pelajar. Allah, tok guru tasawuf, tok guru usuluddin, dok mengajar ilmu makrifat Tuhan, tiba-tiba mati burung menangis. Nampak benar keduniaan dia ni, kan? Jadi sangkanya begitu. Maka bila dia tanya, apa sebenarnya tok guru menangis? Rupa-rupanya dia fikir benda lain, tuan-tuan. Aku menangis kerana aku melihat burung bulbul tu saat dia nak mampus, saat dia sakaratul maut, tiba-tiba dia tak jerit, tak sebut la ilaha illallah. Sedangkan itulah perkataan yang dia duk sebut siang malam pagi petang, tak pernah berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba sakaratul maut datang, dia menjerit, help me, help me, help me. Bahasa burung lah tuan-tuan. Dia tak kerti bahasa burung. Help me, help me, help me. Tak keluar la ilaha illallah. Jadi apa yang tok guru ni fikir? Dia fikirkan takut kita jadi lagu tu, macam burung bulbul. Kita ni hebat bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok dekat nak mati besok tak keluar la ilaha illallah. Nampak tak? Itu punya dia fikir. Boleh faham kan? Sama dengan Ibrahim bin Adham ni. Dia fikir apa? Bila dia dihalang masuk tandas, kita ingatkan lekeh pemikiran dia. Rupanya tidak, dia fikirkan, ya Allah, seorang untuk masuk rumah syaitan tidak diizinkan kecuali dengan duit. Ya Allah, ya Tuhanku, nak masuk rumah yang jadi pusat gerakan setan iblis pun kena ada duit, kena bayar tiket. Ini kan pula nak masuk tempat yang kamu sediakan. Di situ ada nabi-nabi dan para siddiqin. Takkanlah tak ada duit nak kena bayar. Nampak tak? Cara fikir orang alim. Allahu Akbar. Bila dengar macam tu, kalau kita ada kat situ, memang pantaslah orang alim ni menangis. Kerana fikirkan tentang akhirat. Takut tidak bawa upah untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab tu, syurga ni barang mahal, tuan-tuan. Mana ada syurga dapat secara percuma. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ketahui bahawa barang dagangan Allah ini amat mahal harganya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang dagangan Allah itu adalah syurga. Maka apakah kita rasa kita mudah dapat syurga kerana sekadar kita semayang, itu pun semayang ikut pandai-pandai kita. Kita buat apa lagi? Puasa bila datang Ramadan. Apakah itu jaminan untuk kita syurga? Apa lagi? Kita apa lagi? Ada anak, jaga anak begitu? Tidak semudah itu. Apakah amalan kita buat itu benar ataupun tidak dalam urusan agama kita ni? Itu dia perlukan pengorbanan. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Dalam Quran Allah sebut, jika sekiranya aradan qariban, perjalanan itu dekat, wa safaran qasidan, dan laluan itu tahu bila masa akan sampai, lattaba'uk, niscaya ramai orang ikut kamu ya Muhammad, ikut Islam ni. Walakin ba'udat, tetapi laluan Islam itu ba'udat, jauh, alaihim syuqqah, mereka semua terpaksa menghadap kesukaran dan pengorbanan. Sebab tu payah orang nak ikut. Sikit lagi deh. Kita berhenti 9.30 boleh?
Tersebut dalam wahyu yang diturunkan pada sebahagian para nabi itu. Hai anak Adam, engkau membeli neraka dengan harga mahal dan tidak mahu membeli syurga dengan harga murah. Artinya apa? Ada kalanya pengeluaran untuk maksiat itu banyak dan ringan dan mudah. Tetapi untuk sedekah kebaikan sedikit dan juga berat. Untuk sedekah kebaikan sedikit dan juga berat. Ini dia. Ini wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabi. 124 orang nabi, 124 ribu orang nabi dan rasul ni kan. Termasuk dalam wahyu itu ialah, wahai anak Adam, engkau membeli neraka dengan harga mahal dan tidak mahu membeli syurga dengan harga murah. Apa maksud tuan-tuan? Membeli neraka dengan harga mahal, apa maksud? Orang sanggup melakukan maksiat, walaupun maksiat dan dosa itu terpaksa berbelanja besar. Berbelanja besar. Sedangkan laluan maksiat dan dosa itu kesannya adalah neraka. Tapi orang sanggup berbelanja besar, bayar tiket sampai ribu raban nak tengok konsert pesta hak. Kita kata apa? Kalau boleh tak payah ada pakaian dah, pakai bogel teruslah. Kalau boleh tak payah pening-pening pun tak apa, disediakan pil kuda, disediakan macam-macam kan. Itu hari kan, ingat lagi masa tahun yang sama berlaku kejadian MH370 tahun 2014. Yang bulan berapa MH370, bulan April ke Mac, begitulah tuan-tuan tragedi besar negara. Maka waktu itu kita dah menangis. Kita tak pernah terfikir satu peristiwa sedahsyat MH370. Selama ini kita tengok movie barat je. Orang barat duk buat filem-filem fiction, filem-filem yang adventures macam tu. Hak boleh gaib-gaib hilang ni, sampai beratus-ratus orang terlibat ni kan. Rupa-rupanya berlaku pada negara kita. Tapi hak kita sedih ralat sangat, selang beberapa minggu lepas tu berlaku satu tragedi besar di Stadium Bukit Jalil. Ingat tak tuan-tuan? Tragedi apa Anak-anak muda kita terlibat dalam pesta muzik besar-besaran. Katanya pesta muzik terbesar Asia Tenggara, bertempat di Bukit Jalil. Beberapa minggu selepas tragedi 370, kita mengurut dada. Sampai anak gadis kita kan berapa orang mati, terbunuh dalam pesta tu, pesta muzik tu. 7 orang tak silap saya. Ada di antaranya pelajar universiti. Dan laporan awal mengatakan antara sebab kematian itu ialah penggunaan bahan-bahan terlarang. Wallahu alam, kita tak berani nak menghakimi benda tu, cuma kita sebut apa yang terpapar dalam media saja. Apa yang sebenarnya wallahu alam, kita tak tahu perkara sebenar. Tapi kalaulah perkara itu berlaku, itulah dia. Kita nak faham apa yang kita bacakan tadi. Wahai anak Adam, kamu sanggup untuk bayar mahal masuk neraka. Itulah maksud peristiwa tu. Pergi bayar tiket sampai ribu raban, masuk dalam program tu sampai terkinja-kinja, panasnya ya Rabbi, aircon tak ada, kemudian dahaga tekaknya ya Rabbi, air tak disediakan, nak beli sendiri kat belakang tu, terkinja-kinja. Tiba-tiba takdir Allah datang. Apa dia? Datang balak, stadium runtuh. Tiba-tiba kebakaran berlaku, tak boleh nak lari, terperangkap dalam tu. Agak-agak apa akibat orang-orang ni? Kita bercakap secara umumnya tuan-tuan, apa yang berlaku Allah Ta'ala punya kehendak. Tapi secara umumnya dah keadaan itu keadaan yang maksiat, dosa, maka secara umumnya itulah dia laluan kepada neraka Allah. Tapi apa yang sebenar berlaku, dia dengan Allah Ta'ala. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu hak Allah Ta'ala dengan dia lah. Tapi secara umumnya, kita sebagai penganalisis, pembaca situasi, itulah gambaran dia. Tanpa kita menentukan, kamu wahai A, neraka, kamu wahai B, neraka. Tapi kita bercakap secara umum, mati dalam keadaan tak comel macam tu. Itulah.
Sedangkan akibatnya neraka, tetapi nak boleh mati tu kena bayar macam-macam. Tak? Macam tragedi apa Haji Hussein? Kapal selam Titan. Ocean Gate. Bulan berapa hak kena tragedi tu? Bulan 6 ke bulan 5 dulu. Tuan-tuan kapal selam tu 6 meter sini ke sini. Nak duduk dalam tu kerusi pun tak ada. Paksa bersila macam kita ni. Aku tengok mu tengok aku. Tinggal lagi dia tak bawa buah dadu je Ustaz. Kalau bawa tengok lambung dadu dia main sosek damaji. Main damaji. Pintu tingkap pun tak ada. Yang ada cuma satu lubang bagi depan tu. Kemudian tengok melalui monitor skrin. Makan minum pun sekadar sandwichnya katanya. Nak buang air tandas, adalah tandas kecil sekadar untuk buang air kecil. Bukan besar, kecil. Berapa kena bayar masuk tempat yang begitu perik dan derita? Berapa kena bayar? 1 juta lebih kat weh. 1 juta lebih bayar. Tapi tak apalah, dia orang bayar lah, sebab jutawan ramai tu kan, 5 orang tu kan. Alih-alih itu adalah perjalanan kepada kematian. Elok-elok duduk atas darat dalam keadaan nak terpa ke mana, nak pergi, nak kejar ke mana pun boleh, nak duduk setara mana pun boleh, nak buat apa saja boleh. Tiba-tiba dipilih satu keadaan duduk bersila tipuh dalam keadaan yang padat terhad, dalam keadaan berpanas-panasan. Tiba-tiba membayar pula untuk situasi itu berjuta ringgit, 1 juta lebih. Alih-alih itu adalah perjalanan kematian diorang. Pada takdir Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Satu orang tua kita selalu pesan, nak buat satu-satu benda ingat akibat. Sebab kita tak tahu akibat tu bagaimana. Kok itulah perjalanan akhir kita. Maka itulah kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Maka dalam teks ini disebut, kamu wahai anak Adam, gamak kamu nak masuk neraka kamu sanggup bayar mahal Tapi untuk masuk syurga percuma. Tak masuk, tak nak. Apa maksud tuan-tuan? Masuk syurga tu percuma ataupun bayar harga sedikit. Sini dia kata apa? Harga murah. Apa maksudnya? Tak maaflah tuan-tuan masjid sebelah rumah itu laluan ke syurga. Kenapa orang payah juga naik ke masjid, berada di masjid, berlama-lamaan dalam masjid? Dahlah duduk dalam masjid itu kita akan rasa tenang. Itu tempat ketenangan. Masjid. Itu tempat fadilat, itu tempat rahmat. Kita nak masuk masjid pun kita baca doa, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan padaku pintu rahmat, kasih sayang kamu. Pintu, bukan buka rahmat, buka pintu. Sebab bila kita dibuka pintu, tahanlah banyak mana kita nak ambil rahmat tu. Dah kita jumpa dah pintu dia. Dalam masjid. Lepas tu learning pula, mana ada masjid hak tak sedia makan minum, ya Allah, kan? Tengah duk dengar kuliah, berkuliah, hidung kita senguk-sengah. Nasi lemak pula dah pagi ni. Ikan masin ke telur dadar ke kan? Kok ada hak luar biasa. Nak cerita apa? Masuk tempat boleh bawa masuk syurga kita ni, ada pula makan minum kat belakang. Tapi kenapa orang tak datang juga? Orang sanggup bayar tiket. Ayah pergi mana? Ayah pergi tengok scan. Kita pun cek RM380 nak boleh masuk tempat tu. Sanggup bayar. Kan pelik kan? Inilah yang kita nak baca pada pagi ni. Boleh faham tuan-tuan sekadar ni saja untuk pagi ni. Nampak macam tuan-tuan ada hancap. Apa ni? Tuan rumah kita ada hancap. Sekadar ni je. Minta maaf banyak atas kekurangan, kelemahan. Kita ambil iktibar dan juga pengajaran daripada apa yang kita baca pada pagi hari ini. Tuan-tuan comel sangat. Kita balik rumah, kita tengok-tengokkan balik, tilik-tilikkan balik ilmu yang kita baca menerusi kitab yang baik ni. Dan kita hidupkan ilmu ni dengan kita pindahkan, ceritakan kepada orang lain. Dan ilmu ni bila kita bercerita balik, dia akan hidup. Dia tak serupa dengan harta tuan-tuan. Harta kalau kita belanja, dia kurang.
Tapi ilmu kalau kita belanja, dia melekat. Dia lagi melekat, dia lagi berkembang. Sekadarnya kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.